Saya ingat nak bagi Kuala Langat tapi dia mengacau je. Sila Sibu. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberikan saya peluang untuk membahas dalam Pelancongan 2014 ini. Saya mahu membetulkan tadi yang Jelubu cakap. Kami bukan cakap menganaktirikan kaum Cina, tapi kami cakap Barisan Nasional menganaktirikan negeri Sarawak yang terdiri daripada kaum Iban, Melayu, Cina, Bidayuh dan sebagainya, bukan kaum Cina saja. Jadi jangan mainlah perkauman ini. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menekankan bahawa bukannya semua rakyat Malaysia sudah bersiap sedia untuk GST ini. Di Sarawak, di bawah pemerintahan Barisan Nasional selama 50 tahun. Baru-baru ini, saya mendapat jawapan dari kementerian. Saya baru tahu, sekarang di negeri Sarawak ialah negeri yang paling ramai orang miskin di seluruh Malaysia. Jadi, kebanyakan Sarawakian perlu lagi bersiap sedia untuk menyambut kedatangan GST. Kerana pendapatan mereka perlu lagi mencapai tahap yang mampu untuk membayar GST. Tuan Yang Dipertua, Pelancongan 2014 ini amat mengecewakan rakyat Sarawak. Kerana apa yang kami mahu bukan melihat, apa yang kami mahu ialah melihat pelancongan ini atau usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan di negeri Sarawak. Tuan Yang Dipertua, golongan yang miskin ini kebanyakan terdiri daripada Bumiputera, Dayak dan Melayu. Tetapi saya tidak melihat usaha yang kokoh dan jelas dari kerajaan Barisan Nasional untuk membantu mereka ini keluar dari kemiskinan. Tetapi kerajaan Barisan Nasional ini memperkenalkan cukai GST ke atas mereka yang miskin ini. Saya tidak faham kerana penduduk Sarawak sudah memberi sokongan yang kuat kepada Barisan Nasional dan merupakan fixed deposit kepada Barisan Nasional. Tetapi kerajaan Barisan Nasional tidak mengucapkan terima kasih kepada penduduk-penduduk rakyat negeri Sarawak, tetapi membalaskan mereka dengan GST. GST yang bersifat regresif ini supaya orang yang miskin akan jadi lebih susah. Miskin jadi lebih miskin. Tuan Yang Dipertua, sudah 50 tahun sebagai rakyat Sarawak, saya mahu lihat satu lebur raya di negeri Sarawak. Tapi sudah 50 tahun, tidak ada pun satu lebur raya di Sarawak. Baru-baru ini, Barisan Nasional cakap akan membina, menaik tarafkan Pen Borneo Highway kepada 4 lorong highway. 4 lorong, sekarang hanya 2 lorong Chuan Road, bukan highway. 4 lorong highway akan siap pada tahun 2025. Tapi dalam bajet yang baru-baru diumumkan ini, kami hanya lihat 500 juta diperuntukkan untuk menaik taraf Pen Borneo. Tuan Yang Dipertua, Pen Borneo Highway kalau dinaikkan taraf kepada 4 lorong highway, ia memerlukan 12.5 bilion. Kalau 500 juta, itu perlu mengambil masa berapa tahun? Bagilah 25 tahun. Jadi sudah
Sudah kami lihat pada tahun 2025 tidak mungkin satu Pemponyo Highway 4 lorong boleh disiap dibina. Jadi itu satu bohong yang besar. Tuan yang dipertua, terdapat banyak siswaja di negeri Sarawak tidak dapat mencari pekerjaan di Sarawak. Mereka harus mencari pekerjaan yang berpendapat tinggi di Semenanjung dan di luar negara seperti negara jiran kami Singapura. Sarawak kekurangan pekerjaan untuk siswaja. Walaupun Barisan Nasional memperkenalkan skor Sarawak Corridor of Renewable Energy yang dikatakan akan mencipta 1.6 bilion peluang pekerjaan. Tetapi saya nampak tidak nampak banyak peluang pekerjaan untuk siswaja. Tapi nampak banyak pekerjaan untuk warga asing. Banyak warga asing bekerja di negeri Sarawak. Saya khawatir, adakah 1.6 bilion ini, peluang pekerjaan ini akan diisi oleh pekerja tempatan atau pekerja asing? Memandangkan populasi di Sarawak hanya lebih kurang 2.5 bilion juta. Daripada anggaran pembelanjaan mengurus bagi Kementerian Dalam Negeri berjumlah 11.96 bilion. Daripada jumlah ini sebanyak 8.44 bilion adalah disediakan bagi Polis Diraja Malaysia. Sekarang tajuk yang lain. Ini lebih kurang 70% daripada total anggaran bagi Kementerian Dalam Negeri. Tuan Yang Dipertua, pada ketika dahulu, KTA menyatakan Malaysia ada 49 kongsi gelap dan terdapat 5 kongsi gelap di Sibu. Saya tahu di minggu lepas, Pintu pun akan ada cakap tentang masalah ini. Dan pernyataan ini telah memberi alasan yang bagus untuk Barisan Nasional meluruskan rang undang-undang PCA. Walaupun para pembangkang lebih percaya bahawa untuk mengatasi masalah jenayah adalah lebih bergantung kepada kecekapan dan kewibawaan pihak polis, bukan undang-undang yang ketat. Tuan Yang Dipertua, KPD Sibu, Ketua Polis Daerah Sibu telah 3 kali berturut-turut menyatakan tidak ada kongsi gelap di Sibu seperti yang dikatakan oleh KTN. Pernyataan KPD amat menghairankan penduduk di Sibu. Apakah pendirian pihak KTN terhadap pernyataan KPD Sibu ini? Bagi saya, ini telah menunjukkan kepada saya PDRM kami memang menghadapi masalah kewibawaan. Selalunya kami berasa tindak laku polis adalah terlampau, seperti yang berlaku di Perhimpunan Bersih dan Hijau. Tetapi mengapa tidak boleh menumpukan IPCMC untuk mengatasi masalah tindak laku polis yang sedemikian? Tuan Yang Dipertua, pada 10 hari bulan Oktober ini, apabila saya menerima satu kapal atau berita tentang bantahan yang dilakukan oleh 300 orang penang dari 5 buah kampung di Murung Dam, Hydroelectric Power Murung Dam. Kerana mereka tidak puas hati dengan pampasan yang ditawar oleh Sarawak Energy Berhad. Dan mereka sudah melakukan bantahan lebih dari sebulan. Sampai sekarang masih bantahan dijalankan. Saya juga
pada ketika itu saya menerima berita bahawa ada budak-budak di kalangan mereka sedang sakit pada ketika itu. Oleh yang demikian, saya dan rakan sekerja saya, YP Chu, Adung Sarawak, bersama-sama menghantar makanan, air, tepung susu dan ubat kepada mereka yang mereka ini. Apabila kami sampai lebih kurang 5 km dari tempat mereka berkumpul, kami menghadapi halangan dari pihak polis. Tuan Yang Dipertua, tindak laku polis pada ketika itu amat tidak sombong. Seolah-olah menganggap Tok Wakil Rakyat kami ini sebagai penganas. Lebih kurang 10 orang kami hendak mesti berdepan dengan 30 lebih pengawal polis yang bersenjata berat. Walaupun kami sudah menunjukkan kad pengenalan wakil rakyat kami, saya pun menunjukkan kad ahli parlimen saya supaya diberi laluan untuk berjumpa dan menghantar barangan, makanan, air, tepung susu dan ubat kepada mereka. Tetapi tidak dibenarkan. Inilah satu contoh wakil rakyat mau jumpa rakyat tapi tidak dibenarkan. Inilah satu masalah yang berlaku di Malaysia. Saya tahu pihak polis bertanggungjawab untuk menjalankan tugas mereka untuk menjaga private property. Tetapi saya menyuruh supaya polis bersama kami menghantarkan barangan itu kepada penduduk di dalam. Itu hak manusia. Tetapi tidak dibenarkan. Kami harus berdepan dengan polis yang bertindak laku yang kurang sopan. Saya rasa ini tindak laku polis ini sudah menghina wakil rakyat dan juga satu tindak laku yang menghina Dewan Yang Mulia ini. Saya rasa Dewan ini perlu menuntut satu penjelasan yang secukupnya dari pihak polis dan KTN. Saya juga ingin memohon kerajaan persekutuan mencampur tangan dalam hal ini. Sekarang saya diberitahu di barang dam juga berlakunya bantahan. Jadi saya harap kerajaan persekutuan mencampur tangan dalam hal ini supaya satu pampasan yang adil dan berpatutan akan ditawarkan oleh pihak kerajaan Sarawak kepada orang benar yang terlibat dalam perkembangan murung dam ini. Sama barang juga. Tuan Yang Dipertua, pada 19 hari bulan Jun tahun ini berlakunya satu kebakaran besar yang melibatkan 653 orang kehilangan rumah di kampung Dato' Sibu. Kebakaran itu sebenarnya boleh dipadamkan dengan cepat. Kalau pada ketika itu di Sibu mempunyai jendela pompa yang mencukupi. Saya lihat dalam cadangan anggaran Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ialah sebanyak 824.3 juta adalah disediakan untuk Jabatan Pompa dan Penyelamatan Malaysia. Sibu, gulung ya. Jadi saya harap kementerian ini tambahlah 2 buah lagi jendela pompa kepada kawasan Sibu. Tuan Yang Dipertua, flood mitigation project sudah lama dijalankan di Sibu, di kawasan Sibu. Tapi nampaknya 2 buah empangan yang besar, Pakong dan Murung sudah siap dibina. Adakah 2 buah empangan ini akan bantu mengurangkan kebanjiran di kawasan Sibu? Kalau benar, adakah kerajaan bersedia untuk mengalihkan peruntukan untuk flood mitigation itu kepada tujuan lain? Kerana saya sudah tengok flood mitigation project di Sungai Biduk sana sudah terbengkalaikan.
Masalah sekarang pada Rejang River Sibu ialah siltation yang teruk. Para sungai Rejang sekarang semakin cetek, mengakibatkan banyak masalah. Satu ialah di kawasan rantau panjang Sibu, ialah satu kawasan perindustrian untuk pembinaan kapal. Saya menerima aduan bahawa kapal yang mereka bina tidak dapat turun ke dalam air kerana sungai Rejang menjadi semakin cetek. Jadi adakah kerajaan bersedia untuk mengalirkan flood mitigation fund itu kepada untuk mempertahankan sungai Rejang di Sibu, Sarawak? Satu lagi masalah ialah tentang pendidikan. Saya menerima banyak aduan dari pelajar Busari yang mengalami masalah untuk memilih universiti mereka. Saya didapati banyak universiti top 50 world ranking tidak ada di dalam senarai JPA. Banyak pelajar Busari ini kecewa walaupun mendapat markah yang tinggi tapi tidak dapat memilih universiti yang mereka mahu. Saya harap Menteri Pendidikan boleh menjawab soalan ini. Yang akhirnya, saya mahu mensentuh dengan masalah ahli farmasi di negara kami. Tuan Yang di-Pertua, bilangan ahli farmasi di negara kami, kita sudah semakin meningkat. Sekarang, Kementerian Kesihatan pun sudah mengumumkan bahawa compulsory service untuk ahli farmasi telah dikurangkan dari 3 tahun kepada 1 tahun. Ini menunjukkan bahawa lebih banyak ahli farmasi ini akan mengalir ke sektor private. Jadi saya mahu tanya, bilakah sole dispensing right akan diberikan kepada ahli farmasi? Seperti yang berlaku di negara maju, hanya farmasi dibenarkan untuk menjual ubat, tapi doktor mengeluarkan preskripsi kepada farmasi. Saya didapati sekarang semakin susah untuk kedai farmasi mencari makan. Banyak ahli farmasi juga takut membuka kedai farmasi sendiri kerana di bawah ada yang sedia ada, ahli farmasi tidak dibenarkan menjual ubat diabetes, ubat tekanan darah dan ubat-ubat untuk penyakit kronik tanpa preskripsi doktor. Jadi untuk mengalahkan lebih banyak pemuda ahli farmasi menceburi bidang bisnes dengan membukakan kedai farmasi sendiri, saya harap Kementerian Kesihatan mempertimbangkan keadaan kedai-kedai farmasi sekarang. Sila timbangkan supaya adakah rasional untuk menguatkuasakan sole dispensing right kepada ahli farmasi yang berlaku di negara maju, supaya masa hadapan ahli farmasi boleh dijaminkan, dan juga untuk kerajaan juga untuk membantu usaha kerajaan untuk mengekalkan bakat-bakat ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih.